Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada imam, para jemaah, semua hadirin, para jemaah yang kasih sekalian. Alhamdulillah, tamu-tamu sekalian, mana sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini dapat kita berkumpul dan dalam perhimpunan yang kita anggap besar. Suatu perhimpunan seolah-olah kita kata sekali setahun. Sekali setahun dalam makna sebulan kita berkumpul dalam masjid, dalam surah bagi memuliakan nama Allah SWT untuk kita sama-sama bersolat tarawih, dan kita mengambil kesempatan ini untuk menambah sedikit pengetahuan agama. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapat, maka kita dapat jadikan ia sebagai bimbingan, sebagai panduan dalam kehidupan kita menuju ke hari akhirat kelak. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin, para jemaah yang dikasihi sekalian, pada permulaan awal tadi saya baca suatu potongan hadis. Suatu potongan hadis sebagai pembuka bicara pada hari ini, iaitu idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Sabda Rasulullah, bila mana kamu lalu, bila mana kamu berjalan, bila mana kamu nampak riyadul jannah, ada taman-taman syurga, maka suruhan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah farta'u. Maknanya ialah maka hendaklah kamu singgah, ambil. Kalau patut makan, makan. Kalau patut ambil saja, ambil saja. Bila kita lalu ke riyadul jannah, taman-taman syurga, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma hiya riyadul jannah? Apa dia yang dimaksudkan dengan riyadul jannah itu, taman-taman syurga itu? Maka disebutkan bahawa tempat-tempat yang disebutkan nama Allah, tempat-tempat yang mana orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita maksudkan dengan tempat-tempat sedemikianlah masjid-masjid yang ada majlis-majlis ilmu. Bila mana berkesempatan kita kebetulan duduk dekat dah dengan rumah kita, maka kita jenguklah masjid untuk kita melawat taman-taman syurga dan kita petik hasil-hasil yang terdapat di dalam syurga. Yang keduanya, tuan-tuan, kita telah pun masuk ke bulan puasa. Kita dah terawih malam keempat. Malam keempat, masing-masing dah nak faham dah puasa. Kalau tak faham lagi, anak yang kecil pun yang dah mula nak puasa tahun itu dah mula faham cara dia lah. Cara kita lain. Cara dia kata kalau puasa ni malam sedap makan. Anak saya dah umur 5 tahun dia dah tahu dah lah puasa ni malam sedap makan. Umur 5 tahun dia tahu apa? Dia tahu nak makan. Jadi tak apalah, dia faham dengan cara dia. Mudah-mudahan nanti besar lagi, makin dia meningkat dewasa, dia akan semakin faham kehendak daripada puasa, yang mana pengertian fiqhnya kita sebut. Pengertian fiqhnya, puasa bermaksud al-imsak minal muftirat. Puasa iaitu menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ilal maghribi ma'a tabyitin niyyah, iaitu daripada keluarnya fajar sehingga masuknya waktu maghrib dengan mempermalamkan niat, mengikut pendapat setengah ulama. Kena niat pada waktu malam, barulah puasa kita itu dikira sah. Sah tidak sah ini perbicaraannya dalam bab ilmu fiqh. Dalam bab ilmu fiqh kita cerita buat begini syaratnya apa semua sekali, maka hukumnya sah dan hukumnya tidak sah. Akan tetapi, tuan-tuan, ada lagi, lebih lagi daripada itu, lebih lagi daripada perbincangan sah ataupun tidak sah, iaitu perbincangan diterima atau tidak diterima. Kadang-kadang ibadat yang kita buat itu bila dah cukup syarat-syaratnya, maka solat itu dikira sah. Syarat sahnya dah cukup, maka sah.
Contoh apa? Puasa kita, bila kita buat sebagaimana takrifan yang saya berikan tadi, kita dah berniat pada waktu malam, kita dah tak makan dan tak minum pada siang harinya, daripada terbit fajar hingga masuknya waktu maghrib, maka puasa kita dikira puasa yang sah. Akan tetapi belum tentu puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana nak terima kena ada benda lain lagi yang tak masuk dalam rukun-rukun tadi. Perkara-perkara yang perlu kita jaga dari sudut adab-adabnya, dari sudut perkara yang dilarang daripada kita buat, tapi dia tak membatalkan puasa. Walaupun dia tak batalkan puasa, dia membatalkan pahala puasa. Kerana itu antara perkara yang membatalkan puasa, wa man lam yada' qaula zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Iaitu maksudnya ialah barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata besar, tidak meninggalkan mencarut apa semua sekali, wal 'amal bihi, dan perangai-perangai buruk, kata-kata yang buruk dan perbuatan-perbuatan yang buruk, falaysa lillahi hajatun, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat padanya. Tidak berhajat padanya untuk dia tinggalkan makan dan minum. Maknanya ialah kalau orang itu tak tinggalkan perkara-perkara yang buruk ini, dia suruh kelakuan-kelakuan yang dikira berdosa ini, maka puasanya yang sah tadi, puasanya yang sah tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun diterima tapi terimanya sikit saja. Bayangannya sama dengan kita mengerjakan solat. Kita angkat takbir Allahu Akbar, lepas angkat takbir, masa takbir tu kita ingat lagi lah. Kita ingat solat kita ni berapa rakaat, kita ingat kita ikut imam berapa semua sekali kita ingat. Tapi lepas tu kita tak ingat dah. Lepas tu kita dah fikir ni lepas ni nak pergi mana pula. Lepas ni pasal Ramadan dah nak buka dah salah-salah ni. Dah nak buka dah apa nak beli hari ni. Tiba-tiba imam dah bagi salam dan kita dah main ikut dia. Tak tahu apa. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selesailah kita daripada mengerjakan solat, maka solat itu sah. Bila sah, tak wajib qada. Terima atau tidak? Dia terima bahagian yang kita khusyuk masa takbir tu, sikit tu dia terima. Yang lain tak diterima. Orang lain ada yang solat dia ingat separuh daripada solat dia, maka separuh solat dia terima, separuh lagi tak terima. Dia sudut pengiraan pahala. Begitu juga dengan puasa. Konsentrate pada puasa. Saya nak masuk tajuk lain sebenarnya, nak sebut sikit yang ni. Dalam bab puasa ini, bila mana kita berpuasa dan kita masih melakukan perkara-perkara yang tidak elok, bukan sahaja tergolong dalam perkataan-perkataan yang kita faham biasa, akan tetapi kelakuan-kelakuan kita. Kelakuan-kelakuan kita sebagai contoh, tidak menutup aurat, keluar kata-kata semua sekali, maka dia benda-benda tu akan menyebabkan pahala puasa kita makin kurang. Takut-takut kurang itu sampai peringkat tak ada pahala. Kurang sampai peringkat kita panggil puasa kita tu sah, tapi tidak diterima, dengan makna tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya qaul az-zur wal amal bihi, kata-kata kesat, kata-kata yang tidak elok, bercakap perkara yang tidak sepatutnya, dan melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, sama ada menipu apa semua sekali, termasuk juga kelakuan-kelakuan apa saja yang mendatangkan dosa, maka semuanya itu mengurangkan pahala puasa kita, dan kita bimbang takut habis itu pada puasa. Jadi inilah yang perlu kita teliti, perlu kita ambil berat sangat dalam kita mengerjakan ibadat puasa. Takut-takut kita lapar sahaja, kita dahaga sahaja, sedangkan pahala yang kita inginkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tidak kita peroleh. Baiklah tuan-tuan, saya nak bercerita pada hari ini berkenaan dengan suatu hukum dalam bab berpuasa ini. Kerana kalau nak bercerita pasal tasjih, pasal galakan, pasal kesedaran, pasal apa ni, saya agak-agak rasanya ramai orang cakap bab-bab. Akan tetapi hari ini saya nak sebut sikit berkenaan dengan al-maradu was-siyam, orang sakit dan puasa. Orang sakit dan puasanya macam mana? Sakit tu sakit banyak ke sakit sikit? Boleh tak kalau sakit ibu kaki sakit tak nak puasa, boleh tak?
Kita dalam perbincangan ini kita cuba lihat ada tak pendapat-pendapat ulama yang bercerita tentang permasalahan-permasalahan yang saya sebutkan. Jadi bila mana kita sebutkan perkara ini, kita akan merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra." Maksudnya ialah man kana maridan, dan sesiapa yang sakit, aw 'ala safar, ataupun dalam keadaan musafir. Musafir dah bincang tahun lepas, saya dah sebut tahun lepas. Nak balik boleh tak puasa? Apa yang lebih utama? Musafir jauh, nak puasa ke tak nak puasa? Perbincangan yang agak panjang lebar, saya dah sebut. Saya ingat saya dah sebut tahun lepas. InsyaAllah tahun ni kita sambung ni pula. Ada masa kita ulang balik. Mungkin ramai yang tak dengar lagi. Jadi dalam bab sakit ini, dikata yang dikendaki dengan sakit ini ialah, yang pertama sekali ialah sakit yang kita harapkan sembuh. Sakit yang kita kata ni tak lama ni, sakit ni. Sakit ni mungkin 2-3 hari, 4-5 hari, 10 hari, sebulan, 2 bulan sembuh dah dia. Itu satu jenis sakit. Sakit yang satu lagi, sakit yang tak lama juga. Tak lama lagi nak mati dah ni kalau sakit gini. Dua jenis sakit yang ada pada manusia ni. Sama ada sakit itu sakit yang berat tapi tengok-tengok ni boleh sembuh, atau sakit yang berat agak gayanya kita tengok ni sedara saya dulu macam ni dah sakit dia 2-3 hari terus berjalan. Jadi orang sakit tu pun terus letih 2-3 hari mati sungguh. Sebab apa? Motivasi kita tu tak kena. Cara kita bercakap tu tak kena, menyebabkan dia rasa lemah. Jadi dua jenis sakit, dan ada lagi yang berkaitan dengan sakit tadi. Seperti orang tua yang tidak ada kekuatan untuk berpuasa, maka dia seperti orang sakit. Sakit apa? Sakit tua. Dia tak ada, kita cek doktor tak ada, okey semua, TikTok, jantung apa semua, buah pinggang okey semua, tapi tak layak nak bangun. Itu dia panggil sakit tua. Sakit tua ni memang langsung tidak ada harapan sembuh. Tidak ada harapan sembuh mengikut kanun sebab musabab. Bukan ikut kanun Allah SWT. Kanun sebab musababnya, orang tua ni bila dah tak layak nak bangun, maka perjalanannya ke kubur lah. Cepat daripada kita dah agak, tak tahu kita cepat daripada dia. Kita laju je berjalan. Waktu tua duduk rumah, sakit duduk rumah. Kita tengah jalan, mati kita ni. Itu cerita lain. Tapi cerita asalnya bila tengok yang sakit, yang nafas pun tak berapa nak kuat dah, maka dia sudah tidak ada harapan untuk sembuh lagi. Seterusnya saya sebutkan bahawa innama yu'rafu dzalika bi ghalabati dhann. Dalam bab ini, dalam bab orang yang sakit yang tidak yang dibenarkan untuk tidak berpuasa atau yang dibenarkan untuk berbuka puasa, iaitu penyakit yang disahkan bahawa kalau berpuasa maka boleh memudaratkannya. Boleh memudaratkan ini disahkan dengan dua cara. Pertamanya dia panggil dengan tajribah, iaitu dengan dia dah cuba puasa. Dia dah cuba puasa, bila puasa dia rasa makin teruk sakit dia. Ataupun tajribah ini juga berlaku dalam bentuk dia tak cuba, tapi orang lain yang sakitnya sama dengan dia dah cuba dah. Orang sakit macam ni kalau puasa makin teruk sakitnya. Tak perlu dia cuba, kerana dia dah tengok orang lain. Ramai dah orang lain yang sakit sama dengan dia, bila berpuasa maka lebih memudaratkan puasa. Orang ni boleh buka puasa, boleh tidak berpuasa. Yang kedua iaitu dengan pengesahan daripada doktor pakar. Bila doktor pakar tengok, kita tengok rasa tak ada masalah, kita pada diri kita rasa okey, boleh jadi. Tapi doktor pakar kata kalau puasa bahaya nanti, boleh menyebabkan lambat sembuh. Kita rasa tak ada masalah apa. Itu pengesahan daripada doktor pakar. Maka dengan dua perkara ini sahlah bahawa seseorang itu boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Akan tetapi dia hendaklah ganti puasa itu bila mana dia sembuh nanti. Bila mana dia sembuh, maka dia wajib mengganti puasa yang ditinggalkan semasa sakit. Kalau dia tak ganti juga sehingga masuknya bulan Ramadan yang akan datang, maka kekallah hutangnya itu sehari
yang dia tak puasa, atau seminggu yang dia tidak berpuasa, dan ditambah lagi dengan fidyah. Sekiranya sakitnya itu tak lama, sakitnya itu dalam masa mungkin dia sakit seminggu, lepas puasa dia tak ganti lagi, dia sihat walafiat, bila masuk Ramadan akan datang, sama halnya dengan perempuan yang dalam keadaan haid, maka dia kena bayar fidyah. Dia kena ganti tetap kekal walaupun berulang tahun. Bila puasa yang kita tinggal tu 50 tahun dulu Ustaz, 50 tahun dulu tinggal puasa, yang perlu ganti berapa hari? Sehari itulah yang kita tinggal tu. Yang bergandanya adalah fidyah. Depan nanti saya akan sebutkan peringkat-peringkat ataupun berapa fidyah yang perlu dibayar. Kerana ada dah sehari dua baru ni orang tanya berapa, orang nampak dia gaya betul Ustaz. Orang tanya berapa kena bayar fidyah Ustaz? Fidyah ni dia kata 5 kilo sehari. Terkejut dulu orang tu, datang cepat-cepat jumpa saya. Betul ke ni kena 5 kilo ni sehari ni? Dia kata dia ada 7 hari, ada 7 kampik tu lah, kena bayar. Ini kesian dia. Jadi hari ni kita dengar berapa yang perlu kita bayar fidyah. Ada orang kata begini, depan sikit lagi saya akan sebutkan. Jadi saya nak sambung sikit lagi tentang orang yang sihat dah, dia sakit cuma seminggu, tak puasa cuma seminggu, dan bila masuk Ramadan akan datang kena bayar fidyah. Tapi kalau sakitnya itu berlarutan, daripada bulan ni, daripada bulan puasa, contohnya dia kata dia tinggal seminggu, minggu kedua, ketiga, keempat dia sihat walafiat, lepas raya dia sakit itu, sakit sampailah Ramadan akan datang, sihat semula Ramadan, berkat Ramadan sihat semula. Maka orang ni dia kena qada saja bila dia dah sihat, tak perlu dia bayar fidyah, kerana tak gantinya puasa tadi bukan kerana kecuaian dia, akan tetapi kerana keuzuran yang diterima dari suku cara. Habis itu. Yang ketiganya, yang keempat saya sebut asy-syaikhul kabir wal maradil muzmin. Orang tua dan orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Orang tua dan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh ni dia panggil satu kategori, satu bahagian, iaitu orang ini perlu, dia ni tak perlu dah nak ganti puasa dia, kerana tua ni tak akan jadi muda balik. Nak tunggu muda balik bila? Akhirat. Yang di akhirat tu bila dah masuk haudun Nabi, masuk telaga Kausar, dah minum air masuk situ, maka yang tua akan kembali muda. Lelaki jadi 30 tahun umurnya, lebih kurang, ada ikhtilaf sedikit dari sudut pandangan ulama. Dan yang perempuan akan kembali semula kepada umur 17 tahun. Tak kenal mana nenek, mana cucu dah. Sebab apa dah balik semula umur 17 tahun. Jadi itu cerita akhirat. Atas dunia ni tak balik semula. Bila kita dah tua, maka makin tua lah. Tak payah belilah awet muda apa semua sekali. Tak boleh juga, tua juga. Itulah orang panggil benda yang laku nak jual hari ni. Orang takut nak jadi tua, maka benda-benda awet muda ni laku sangat di pasaran. Walaupun kesannya saya dengar dalam 0.00 berapa ratus rupa, nampak muka dia tua, tetap tua. Tengok muka licin dia. Sebab apa? Kosmetik banyak sangat pakai. Bedak-bedak ke apa ke ubat-ubatan pun nampak muda, muka, tapi umur dah tua. Kena ingat, umur Nabi Muhammad ni tak lebih daripada tidak banyak lebih daripada 63 tahun, sekitar itu je umur kita. Jadi orang-orang yang begini la yasumu alaihi bila khilaf. Dia ini orang yang sebegini, maka dia tak wajib dah untuk ganti puasa. Bahkan dia ni ada setengah pendapat yang kata dia kena bayar fidyah sahaja. Bayar fidyah kerana tidak mampu berpuasa. Dalam bab ini pun ada sedikit perbezaan ulama. Ada ulama kata tak bayar pun tak apa sebab memang dah uzur, tak mampu dah, tak boleh puasa. Kefarduan puasa dah diangkat pada dia. Tetapi yang masyhurnya kita guna pada hari ini, di atas bumi Malaysia hari ini, orang guna mana? Orang guna orang tua ni, orang sakit tak ada harapan sembuh ini, maka mereka kena bayar fidyah kalau dia mampu. Kalau dia tu ada harta, maka kena bayar fidyah. Dan anak-anak dia tidak wajib untuk berpuasa, ganti puasa dia. Tuan-tuan perlu ingat bahawa orang hidup dia tidak ada tanggungjawab untuk beramal untuk orang mati. Sebab itulah belum mati ni lah kita nak beramal.
Macam mana baik buat anak kita, macam mana soleh buat anak kita, dia tak boleh buat amal bagi pihak kita. Yang dia buat amal bagi pihak dia, dia doa untuk kita, tu lain cerita. Dia nak puasa untuk kita, nak ganti puasa kita, ulama kata boleh, tapi termasuk dalam bab berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kalau anak tu tak nak puasa, ganti puasa ayah dia yang dah meninggal tadi, setengah ulama kata dia tak nak puasa, dia nak bayar saja je. Ada juga yang nak puasa, nak menghormati ayah jadi baik. Bukan tuntutan pada diri dia, menghormati ayahnya yang telah meninggal dunia. Maka dia buatlah sikit sebanyak sebagai penghormatan. Seterusnya fidyah itu maksudnya adalah ta'amu miskin. Fidyah ialah memberi makan kepada orang miskin. Pendapat pertama menyatakan bahawa fidyah itu ialah muddun. Muddun iaitu satu cupak. Satu cupak ni maknanya 1/4 gantang. 1/4 gantang lebih kurang timbangan hari ini 550 gram. Lebih kurang begitulah. Kalau salah sikit-sikit dia lebih sikit lah, ambil 600. 550 gram itulah timbangan beras ni. Kita mengikut pendapat pertama. Yang keduanya dia kata bukan satu cupak. Yang wajib dibayar adalah 2 cupak. Maka kalau 2 cupak, sekilo lebih sikit. Ini ikhtilaf ulama, perbezaan pendapat ulama. Yang ketiganya dia kata yang wajib dikeluarkan adalah it'amu miskin ma yushbi'uhu, memberi makan orang miskin dengan apa yang mengenyangkan. Dan ini pendapat yang banyak diterima oleh ulama pada hari ini, iaitu memberi makan dengan makanan yang boleh mengenyangkannya atau kita tukar dengan harga yang sepatutnya. Makanan yang mengenyangkan itu dia ada garis panduan, iaitu garis panduan disebut min awsati ma tut'imuna ahdikum, iaitu makanan yang biasa-biasa kamu bagi makan kepada keluarga kamu. Maka harganya berbeza, tuan-tuan sekalian. Harga beza antara orang yang berpendapatan rendah dengan orang berpendapatan tinggi. Kalau orang berpendapatan rendah mungkin dia makan tu biasa rumah dia makan ikan kecil-kecil je. Maka ikan kecil-kecil tu dengan nasi, air apa semua sekali boleh sekali kenyang orang miskin. Itulah yang wajib dikeluarkan. Kerana itulah makanan biasa dia bagi untuk keluarga dia. Tapi kalau kita contohnya biasa kita ni makan tak ayam, maka nak bagi tu tak boleh bagi ikan kering. Sebab keluarga kita makan ayam, ayam goreng ke apa ke dengan nasi, apa ada buah lagi. Maka itulah makanan yang kita perlu keluarkan untuk bagi makan kepada fakir miskin. Satu hari seorang bagi seorang fakir miskin sekali kenyang. Sekali kenyang. Maka kita kata hari ini senang ceritanya. Kalau orang tanya, kalau saya kata tak payah nak berkira sangat dengan Allah SWT, bagilah paling RM35 lah saya kata. Kerana nasi murah-murah pun RM3.50, air pula RM1.50, jadi RM5 itu kira kadar patut kalau kita guna dengan pendapat ini. Akan tetapi tuan-tuan, bila mana ianya merupakan pendapat dalam fiqh, dikeluarkan oleh mujtahid fiqh, maka seseorang itu berhak untuk memilih sebenarnya. Bila dia belajar, dia reti pilihan-pilihan dalam nak mengeluarkan fidyah ini, maka dia boleh pilih sama ada nak pilih yang pertama ataupun nak pilih yang kedua, nak pilih yang ketiga. Akan tetapi yang terlebih baiknya adalah yang keluar daripada khilaf. Apa maksud keluar daripada khilaf? Iaitu kalau kita kata secupak, kita andaikan yang secupak ni salah, yang dua betul, maka agak-agak salah, tapi kita tak dikira salah. Ni dia panggil cara kita nak ikhtiar, dia panggil. Kita nak keluar daripada khilaf. Yang kalau kata dua atau satu, kita dah keluar dua, maka kita telah keluar dari khilaf ulama. Kita dah ambil bahagian yang confirm ulama kata sah, confirm diterima. Kalau satu tadi, sebahagian ulama kata tak, ini tak diterima, yang diterimanya dua. Bila kita ambil dua, maka dah tutup dah satu. Nak lebih lagi, nak syumat lagi, kita bagi sekadar
sekali kenyang, bawa dia pergi kedai, order makan, ambil nasi campur apa tak dengan air semua, makan. Itulah kadar untuk kita keluarkan fidyah bagi sehari yang kita tinggalkan dalam kita mengerjakan ibadat puasa kita. Seterusnya tuan-tuan, bagi sikit lagi bab hamil dan bab mengandung dan juga bab menyusukan anak. Saya nak tunggu kepada apa yang diguna pakai di Malaysia. Perbincangannya panjang lebar, nak sebut dah tak sempat masa dah hari ini, iaitu bila mana orang mengandung, dia tak layak nak berpuasa, ataupun orang yang menyusukan anak, dia tak layak untuk berpuasa. Maka dia ada dua keadaan bagi dua benda, dua perkara. Pertamanya dilihat dari sudut sekiranya dia tidak berpuasa, bimbangkan kesihatan dirinya. Bimbangkan kesihatan dirinya. Dia tak fikir anak dalam perut ni biarlah, tak ada apa, aku yang tak larat. Dia tak fikir anak yang nak menyusu tu cukup tak cukup susu dia, tak cukup susu aku, ayah dia carilah, kata. Aku tak fikir aku. Aku fikir aku ni tak larat. Maka orang ni hukum lain. Satu lagi iaitu orang yang bimbangkan kesihatan dirinya dan anaknya. Dia bimbangkan kesihatan. Bila dia berpuasa, yang penat itu dia, dan takut-takut juga kandungan dia ada kesan pada puasa tadi, oleh kerana tak cukup makanan. Dan satu lagi, saya lupa nak sebut tadi, satu lagi iaitu orang yang bimbangkan kesihatan anaknya sahaja, kandungannya sahaja. Bagi dia tak ada masalah. Tapi yang dibimbangkan adalah yang dalam perut, atau yang dibimbangkan adalah anak kecil ini tak cukup susunya, takut menjejaskan kesihatannya. Maka garis panduannya tuan-tuan, sekiranya yang dibimbangkan itu adalah diri, yang dibimbangkan itu adalah dirinya, maka dia wajib menggantikan puasanya sahaja. Dia wajib ganti puasa dia sahaja. Kerana yang dibimbangkan adalah kesihatan dirinya. Dia termasuk dalam kalangan orang yang sakit tadi. Orang yang sakit, bila mana dia sakit, dia boleh buka puasa. Nanti bila dah di luar Ramadan, dia dah sihat, maka dia boleh ganti puasa dia. Tetapi bagi yang bimbangkan dirinya dan anaknya, atau bimbangkan anaknya sahaja, bimbangkan kandungannya sahaja, bermakna dia kurang bahagian dia tu, dia ada orang lain juga yang dibimbangkan, yang ditakutkan akan ada masalah itu orang lain, iaitu anak dia. Maka orang ni wajib qada dan wajib membayar fidyah. Wajib qada dan wajib membayar fidyah. Kerana yang pertama tadi, dia termasuk dalam golongan orang yang sakit. Yang kedua ini, dia termasuk dalam kemaslahatan yang lain, maslahat anak yang dikandung atau anak yang menyusu. Sikit lagi tuan-tuan, berkenaan dengan orang yang bekerja. Orang yang bekerja dalam dua keadaan. Yang pertama, jenis musafir tak berhenti-henti, tahun-tahun tak berhenti, tak ada cuti. Terbang tak berhenti, tak ada cuti, tak ada masa nak ganti puasa. Sedangkan musafir boleh tidak berpuasa. Maka bila bermusafir, dia tak puasa. Bila terbang, pergi kata-kata naik kapal terbang, dia tak puasa. Maka dia ni orang yang wajib ganti puasa sebenarnya. Akan tetapi pekerjaannya itu tidak ada ruang untuk dia berhenti sehari pun tak ada. Logik tak logik, cerita lain kan. Itu cerita logik, cerita lain. Sebab fiqh ni dia begitu. Bila mana dia tak ada masa sehari pun untuk dia ganti puasa dia, maka orang ni pun boleh bayar fidyah. Tapi kalau dia ada cuti seminggu, tak ganti, lepas tu minggu depan terbang pula, tak kira, dia kena ganti masa dia cuti. Begitu juga dengan orang yang bekerja penat. Kerjanya sangat penat. Digambarkan dalam kitab-kitab kerjanya menempa besi, duduk ke api. Bekerjanya bakar roti, bukan bakar roti tempat kita, roti Arab ni. Dia ada tempat yang besar tu, mulut ni macam celuban neraka dah kita tengok. Merah dalam. Dia ambil benda sulur dalam bakar roti dia. Jadi orang ni duduk depan bela yang sangat panas setiap hari. Jika dia tak henti-henti kerja,
360 hari setahun dia bekerja, 365 hari, 66 hari yang tak lompat bekerja juga, maka orang ni pun boleh bayar fidyah, tak perlu ganti puasa. Tapi kalau dia ada cuti, dia ada masa rehat, maka dia kena ganti puasa ini. Jadi itulah sedikit sebanyak tuan-tuan perbincangan bab fiqh ini berkenaan dengan puasa yang sering menjadi pertanyaan. Orang selalu tanya macam mana begitu begini tentang video ni pun jenuh berjawab. Jawab tu. Tu tanya, orang ni tanya berapa video, berapa hari apa semua sekali. Jadi mudah-mudahan apa yang disebutkan pada malam ini menjadi jawapan dan akan dapat dijadikan sebagai panduan dalam kita menunjukkan ibadat kita yang insya-Allah akan diulangi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita masuk Ramadan yang akan datang. Sebagai penutupnya pada malam ini, as-salafus salih untuk pengetahuan tuan-tuan, bila masuk bulan Ramadan, lepas bulan Ramadan dia berdoa pada Allah SWT selama 6 bulan. Ya Allah, terimalah amal ibadat aku dalam bulan Ramadan. Lebih kurang cerita doa gitulah. Kita nak doa macam mana doa. Tapi dia sebut salafus salih dulu berdoa pada Allah selama 6 bulan selepas tamatnya bulan Ramadan, supaya Allah terima amalan dia di bulan Ramadan. Bila lepas 6 bulan berdoa, ada baki lagi 5 bulan lagi, sebab bulan ke-6 tu Ramadan pula, maka dia mula berdoa, ya Allah, sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan yang akan datang. Walaupun yang biasa kita dengar, kita ada doa Rajab, Syaban, Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Doa kita itu ada dalam, walaupun dikatakan hadis yang dhaif, semua boleh lah guna, tak ada masalah. Jangan pertikaikan benda tu. Akan tetapi nak cerita orang dulu dia lebih lagi. Sepanjang tahun dia ingat pada bulan Ramadan kerana dia tahu sangat kelebihan-kelebihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana orang yang mati syahid pun tidak mampu menandingi pahala yang diperolehi orang yang bersungguh-sungguh menunaikan ibadat di dalam bulan Ramadan. Ini perbandingan kalau orang ni mati sebelum Ramadan, mati syahid. Sebagaimana maksud hadisnya. Dia mati syahid sebelum bulan Ramadan. Lepas tu yang kawan seorang lagi sama-sama masuk Islam hari yang sama di hadapan Rasulullah. Yang seorang lagi ni sempat berpuasa bulan Ramadan dan meninggal, bukan syahid. Seorang sahabat bermimpi, dia kata, aku nampak yang masuk, yang beribadat di bulan Ramadan ini, yang mati syahid tu, dia masuk syurga selepas daripada yang ini masuk syurga. Lalu dia pun esok terus pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa ni? Yang aku nampak ni, betul ke tidak? Yang mati syahid tu dia masuk syurga lambat berbanding dengan orang yang mati ni baru ni. Lalu Rasulullah tanya, tidakkah orang itu sempat masuk ke bulan Ramadan dan beribadat di bulan Ramadan? Lalu dia kata, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menyatakan bahawa sesungguhnya perbandingan yang syahid itu dengan orang yang mengerjakan ibadat di bulan Ramadan, yang sungguh-sungguh beribadat di bulan Ramadan, perbezaannya seperti langit dan juga bumi. Itulah kelebihan yang Allah SWT tawarkan pada kita. Tinggal lagi kita nak ambil ataupun tidak sahaja. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأن يوفقنا لما رضيت وأن يجعل مستقبل حالنا خيرا من ماضي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة